Puan Pengerusi, saya terus kepada butiran B63-03-0200 iaitu pendidikan rendah, 03-0300 pendidikan menengah dan 00102 P63 rendah akademik dan 00201 menengah akademik. Saya terus kepada inisiatif belanjawan tahun 2023 di mana penyelenggaraan dan bagi institusi pendidikan telah diperuntukkan 900 juta. Saya membuat perbandingan kalau tahun lalu Mantan Menteri Kewangan memberi peruntukan 1.1 bilion ringgit. Tapi nampak ada sedikit pengurangan, kita tahu ada kekangan. Tapi apa yang saya minta Menteri supaya tengok balik ialah dari segi agihan, formula agihan peruntukan. Saya dah berkali-kali bersuara. Saya sebagai orang yang pernah berkhidmat di MUI pada tahun 2008 hingga 2013. Pengalaman saya ialah sebelum itu bercelaru. Sebab masing-masing kita tak tahu pecahan sekolah agama bantuan kerajaan berapa dapat. SJKT berapa, SJKC berapa. Jadi sejak tahun 2009 ianya telah diberikan pecahan dengan jelas. Tetapi kali ini masih belum ada satu pecahan agihan tu macam mana. Jadi saya merayu sangat. Kerana kalau tidak dia akan mendatangkan masalah yang besar. SK, SMK, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, SJKT, SMJK, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, Sekolah Agama Bantuan Rakyat, Sekolah Mubalik. Masing-masing akan kenapa saya dianaktirikan. Sebab apabila kita serah kepada PPD, masing-masing ada pandangan yang agak subjektif. Jadi saya rasa perkara itu terlihat. Dan satu lagi perkara yang dilakukan oleh Yang Berhormat Putrajaya. Sebelum tu ada sedikit penambahbaikan. Iaitu kalau dulu SJKC, SJKT hanyalah status sekolah bantuan kerajaan saja dapat. Tapi untuk 2 tahun yang lalu disebabkan cara agihan berdasarkan pada jumlah sekolah, maka sekolah kebangsaan, bukan sekolah kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, dia ada 890 ni SBK, sekolah bantuan kerajaan. Ada 400 lebih ni, dia adalah sekolah kerajaan. Jadi kedua-dua dapat pecahannya agak sama. Sama juga sekolah tamil, sekolah mubalik, sekolah agama bantuan kerajaan. Jadi saya lihat perkara ini perlu ditelitikan, saya berharap perkara ini akan diberi perhatian. Jadi saya minta yang kedua, naik taraf sekolah daif. Betul saya sokong 920 juta diberikan untuk 380 projek. Tetapi ini adalah over and above. Dia tidak menyentuh pada 900 juta yang digunakan untuk maintenance grant. Itu saya rasa, saya takut nanti PPD, dia kata, oh kita bagi keutamaan kepada sekolah daif. Tak ada pun peruntukan 920 juta untuk sekolah daif. Jadi saya rasa perlu ada satu formula yang jelas. Dan ketiga saya lihat 560 juta pembinaan sekolah baru dan hanya melibatkan 7 buah, iaitu 7 buah adalah sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. YB Puchong tadi sebut kos dia tinggi. Betul, satu hakikat. Jadi saya nak bagi cadangan kepada Yang Berhormat Menteri. Ada low hanging fruits. Di mana tahun 2017 pada 26 Oktober telah diluluskan sekolah SJKC. Di mana masyarakat bersama-sama dengan pihak LPS mereka mengutip dana. Saya nak beritahu ada berapa. Kalau kita on saja, kalau pihak EPRD bagi kelulusan terus sebab kelulusan dasar sudah ada. Mereka telah masukkan plan dalam majlis bandaraya. Tetapi cuma dapat kelulusan akhir daripada pihak kementerian. Termasuk SJKC Kuala Hiau. Di mana ada 12.5 juta dalam. Cukup dia boleh menanggung segala kos. SJKC Maui mendapat 8 juta, sudah ada 8 juta dalam simpanan. Mereka boleh buat dengan cara ini. Mereka akan membina sekolah ini dan diberikan kepada kerajaan. Saya rasa kenapa tidak kita benarkan. Banyak lagi sekolah, San Surya, Lee Loy Sang dan juga Ong Yok Ling. Kita tengok balik. Yang dua tu dekat Johor dah ada majlis pecah tanah telah berlangsung. Jadi saya berharap lupakan yang dulu. Kita bergerak sebagai satu pasukan kerana Malaysia Madani ini kita utamakan semua. Asalkan kita boleh memberi manfaat kepada rakyat, kita patut pergi terus. Dan saya cuma pelik sedikit, saya lihat dalam buku bajet ni, kalau inisiatif belanjawan tahun 2023 dia serahkan pada kita 777 juta. Tapi dalam buku bajet 625 juta. Kenapa ada shortfall 152 juta? Saya rasa mungkin perlu penjelasan sama ada tercicir atau tidak. Sebab saya tahu kadar naikkan RM1. Jadi dia telah bermula 1 Oktober lalu. Jadi kenapa ada shortfall? Dan satu lagi perkara yang kita kena lihat ialah kekurangan guru. Ya. SJKC ada 1,000. Saya rasa SMK pun banyak.
Ini masalah SPP, dia akan tentukan contract of service. Dan diserap pada jabatan boleh panggil guru untuk bertugas. Sekarang SPP. Kita kena percepatkan proses kerana graduat PISMP keluar saja kena tunggu berbaris untuk SPP panggil. Saya rasa masalah kekurangan guru ini satu isu yang relevan. Kita baik kuasa kepada menteri untuk berunding dengan SPP, percepatkan. Anak-anak kita masih menganggur, kenapa kita nak melambat-lambatkan proses itu? Saya rasa perkara ini perlu kita percepatkan. Yang akhir sekali, saya nak tanya, bantuan awal persekolahan 825 juta dulu pernah kita bagi kepada semua, tak kira sekolah agama rakyat dapat, SMPC dapat. Adakah kali ini diteruskan dasar ini? Terima kasih.